KPM. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Ingin rasa memakan kari, kari cendawan, batang keladi. Girang rasa tidak terperi, bertemu tuan yang baik budi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Didik TV KPM. Hari ini anda bersama saya Hazrina Kasim. Pastinya untuk slot ini kita nak khususkan kepada murid-murid yang berada di tahap 1. Mata pelajaran hari ini adalah Pendidikan Khas Bahasa Melayu tahun 3. Jadi untuk itu saya akan memperkenalkan guru penyampai kita pada hari ini. Ini dia tak lain tak bukan, kita bersama dengan Cikgu Muhammad Taib Razali dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Ipoh Perak. Apa khabar Cikgu? Kau baik Kak Rina? Dan pastinya cikgu bukan kita berdua saja hari ini yang akan bersama-sama dalam pembelajaran hari ini. Kita juga ditemani Cikgu Azliana Masyuri selaku jurubahasa kita dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil, Kuala Lumpur. Jadi cikgu, seperti biasalah sebelum kita nak memulakan sesi pembelajaran pada hari ini, kita nak tahu dahulu apa topik sebenarnya. Kalau kita lihat gimmick tadi, mungkin ada kaitan dengan topik kita. Okay, baik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid semua. Okey, macam sebentar tadi dah lihat saya, Cikgu Toib dan Kak Rina. Ada berbalas pantun. Apakah topik kita pada hari ini? Hari ini kita akan belajar pantun Melayu warisan kita. Hari ini murid-murid Kak Rina dan juga saya, kita akan sama-sama membaca dan mengisyaratkan pantun dan juga menghuraikan maksud pantun dengan tepat. Wah, menarik tu. Dapat belajar pantun hari ini. Baik cikgu, apa agaknya standard pembelajaran yang bakal diperolehi oleh murid-murid melalui pembelajaran kita hari ini? Okey, pada pembelajaran hari ini, murid-murid semua akan bersama-sama saya, kita akan bersama-sama membaca dan mengisyaratkan pantun. Seterusnya kita akan setelah kita mengenal pantun, ciri-ciri pantun, kita akan sama-sama menghuraikan maksud pantun bersama-sama. Okey cikgu, kita nak tahu tentang ciri-ciri pantun dan nak menghuraikan maksud pantun hari ini. Jadi apa kata kalau terlebih dahulu cikgu mungkin boleh kongsikan dulu tentang pengisian pantun itu sendiri. Silakan. Okey, baik. Pantun sebenarnya pada zaman dahulu merupakan satu pengucapan untuk seseorang itu menyampaikan buah fikiran dan perasaan kepada seseorang. Macam kita tahu, orang Melayu kita ni sangat tinggi budi bahasanya, Kak Rina. Betul cikgu. Kita tak akan cakap terus untuk menjaga hati orang yang kita sedang bercakap. Jadi pantun ni kita gunakan untuk sama ada untuk menghiburkan hati, untuk berjenaka, untuk menyampaikan nasihat dan juga untuk menyindir. Dia berkias ya cikgu ya? Betul. Okey. Baik, teruskan cikgu. Baik, jadi sebelum kita menghuraikan maksud pantun dan mengenali pantun dengan lebih jauh, kita akan lihat dulu ciri-ciri pantun 4 kerat pada hari ini. Okey, apakah ciri-cirinya? Okey. Ini adalah pantun 4 kerat yang kita akan belajar pada segmen pertama ni. Okey. Saya akan cuba melafazkan pantun ini terlebih dahulu. Silakan. Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Okey, kita akan tengok ciri yang pertama. Okey. Untuk setiap rangkap pantun 4 kerat, kita ada 4 baris. Kita lihat, cikgu dah highlight
1, 2, 3, 4 baris Kak Rina. Iya, cikgu. 4 baris. Seterusnya, setiap baris pantun tersebut ada 8 hingga 12 suku kata. Ya. Kalau kita tengok, yang cikgu dah bulatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk baris pertama, kita ada 10 suku kata. Betul. Sama juga dengan baris-baris yang lain. Antara 8 hingga 12 suku kata. Jadi murid-murid dah tak perlu keliru lagi lepas ni. Pantun ke, sajak ke, syair ni. Ini ciri-ciri yang kedua. Baik. Seterusnya, ini ada ciri-ciri penting. Pantun kita akan ada baris pembayang dan baris maksud. Betul. Untuk baris pertama dan kedua biasanya pembayang pantun. Warna kuning yang cikgu dah warnakan ni. Ya. Biasanya pembayang pantun ni Kak Rina, pada zaman dulu orang-orang tua ni bila dia nak hasilkan pantun, dia menggunakan unsur alam semula jadi di sekeliling dia. Okey. Nanti kita lihat pisau emas di bawah belayar. Mungkin zaman dulu kerja rutin orang zaman dulu nelayan dan biasanya bawa pisau emas sebagai bekal. Untuk baris ketiga dan keempat ialah maksud, barulah maksud. Sama ada nasihat ataupun perasaan yang ingin disampaikan. Okey. Okey, itu saja ciri-ciri kita. Baiklah, nampaknya kita pun dah faham bahawa pantun 4 kerat ini ada beberapa ciri seperti yang diterangkan oleh Cikgu Thoib sebentar tadi. Ada banyak lagi sebenarnya yang kita nak kupas dalam pantun 4 kerat warisan kita ini. Tapi kita nak berehat sekejap ya Cikgu. Boleh Kak Rina. Murid-murid jangan ke mana-mana, selepas ini kita teroka lagi tentang pantun warisan kita. Semuanya di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi bersama kami dalam Didik TV KPM dan hari ini sebenarnya kita khususkan untuk murid-murid yang berada di tahap 1 tahun 3 dalam pendidikan khas Bahasa Melayu. Topik hari ini pantun Melayu warisan kita bersama dengan Cikgu Thoib. Baik Cikgu, apa yang kita nak pelajari dalam segmen ini? Okey, baik Rina. Sebentar tadi kita telah belajar cara-cara mengenal ada ciri-ciri rangkap pantun. Jadi untuk kali ini, supaya murid-murid dah kenal macam mana nak mengenal rangkap pantun dan ciri-ciri pantun. Ya. Kali ini cikgu akan ajar macam mana cara nak membina pantun. Okey. 4 kerat. Cara-cara membina pantun 4 kerat. Okey, baik. Yang pertama, kita ada 4 kerat kalau kita lihat di skrin. Okey. Yang pertama sekali Rina, kita kena buat 2 baris yang terakhir, 2 baris maksud pantun terlebih dahulu. Itu teknik dia itu ya Cikgu? tekniknya. Okay. Kena buat maksudnya dulu. Betul. Apa yang kita nak sampaikan, sama ada nasihat ataupun sindiran ataupun jenaka, kita cari dulu 2 baris terakhir maksud pantun tersebut. Macam yang pertama, pantun ni ialah buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Kita nak bagi tahu buat baik dan janganlah buat kisah sekali buat jahat. Jadi kita letakkan dulu maksud pantunnya. Yang kedua, ini adalah yang paling penting untuk murid-murid kerana pantun ni adalah kekuatannya pada rima akhir. Okey. Macam Rina tengok, kita tengok buat baik berpada-pada. Rima akhirnya adalah dah. Betul. Dan seterusnya buat jahat jangan sekali. Jadi untuk mencari untuk mereka menghasilkan pembayang, baris pembayang, kita perlu senaraikan dulu apakah perkataan berakhir dengan dah dan li. Macam cikgu dah nyatakan contoh, kuda, ladah, belanda yang berakhir dengan rima dah. Dah, betul. Untuk rima li pula, beli, cili sekali. Jadi, rima air kita dah jumpa. Sekarang masanya untuk kita hasilkan baris pembayang. Okey. Sekarang ni, bina 2 baris pembayang masih kosong. Jadi, kita tengok contoh. Rima akhir pantun mestilah A, B, A, B. Da, A, li, B. Kena ulang balik. Da, rima A, li, rimanya B. Jadi, berdasarkan contoh yang cikgu tunjukkan ni, kita dapat lihat, tanam buah durian Belanda. Durian Belanda mahal sekali. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Sama cikgu rimanya?
Sama, betul? Okey. Rina, boleh cuba sekali kita lafazkan pantun? Boleh, cikgu. Tanam buah durian Belanda. Durian Belanda mahal sekali. Buat baik berpada-pada. Buat jahat jangan sekali. Wah. Sedap ke cikgu? Sedap Rina melafazkan pantun tersebut. Terima kasih cikgu. Belajar dengan cikgu juga. Maksudnya Rina fokus pada pembelajaran hari ini. Jadi kita boleh cuba menghasilkan pantun sendiri, boleh? Boleh cikgu. Okey, baik, kita ke depan. Ini aktiviti kita cikgu. Ini aktiviti hari ini. Kalau kita lihat ada maksud pantun. Dan di sebelah Rina ada pembayang pantun. Betul. Okey, kalau berdasarkan apa yang cikgu dah ajar sebentar tadi, yang manakah terlebih dahulu kita perlu hasilkan? Maksud pantun atau pembayang pantun? Kita kena hasilkan maksud dulu cikgu. Maksud pantun dulu. Okey, baik. Yang ini adalah contoh lengkap. Kita perlu hasilkan yang lengkap. Kita hasilkan dua saja. Sebab nak mudahkan murid-murid di rumah nampak macam mana nak hasilkan maksud pantun. Jadi kita lihat, kita punya rima akhir, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi di. Jadi berdasarkan pilihan jawapan di hadapan cikgu, dang, ang dan i. Jadi cikgu akan ambil pilihan jika ada sumur di ladang. Jika ada umur yang panjang, kita lekat dulu. Itu untuk kita samakan rimanya dengan yang pertama ya cikgu. Betul, ladang dan panjang. Okey. Yang kedua pula, cikgu pilih boleh kita berjumpa lagi. I dan I. I dan I. Ini pantun ni lagi. sebenarnya untuk perpisahan rakan-rakan, keluarga. Maksudnya perpisahan ni ada rezeki di masa akan datang boleh berjumpa lagi. Okey. Jadi faham, sekarang cikgu? Kita tengok Rina pula. Samakan pembayang pantun dengan rima maksud pantun. Okey, kalau kat sini kita tengok kami budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Betul. Dan kalau kita lihat rimanya R dan juga kan. Kan, betul. Betul ya cikgu? Betul. Jadi saya kena cari yang rimanya sama. Betul. Dan ini A, jadi yang pertama mesti A juga rimanya. Betul, A juga. R, okey. Saya dah jumpa cikgu. Okey, boleh tolong bacakan? Boleh, tak ada masalahnya. Nak lekat dulu ke baca terus? Lekat dulu boleh? Lekat dulu ya. Boleh. Okey, ini dia. Buah cempedak di luar pagar. Betul. Jadi sama dengan kami budak baru belajar. Betul. Saya kena cari untuk yang bawah kan cikgu? Yang terakhir. Kalau salah tolong tunjukkan. Kan. Ini dia cikgu. Saya dapat tepat jawapannya. Kita cuba. Okey. Lihat sama-sama. Okey. Kalau tengok macam betul. Betul kan cikgu? Betul. Ambil galah tolong jolokkan. Sama dengan kalau salah tolong tunjukkan. Bagus Rina. Ini yang lengkap ya cikgu. Jadi kita boleh baca daripada awal cikgu? Boleh. Saya cuba ya cikgu. Boleh. Buah cempedak di luar pagar. Ambil galah, tolong jolokkan. Kami budak baru belajar. Kalau salah, tolong tunjukkan. Betul. Jadi memandangkan Rina dah baca pantun Rina, cikgu pun nak baca cikgu punya. Silakan boleh? cikgu. Okay. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. InsyaAllah ada rezeki jumpa lagi. Jadi tadi Rina dah buat latihan kita tadi dengan baik. Jadi cikgu nak bagi upah, ganjaran sikit. Dapat ganjaran. Di sebelah kanan Rina ada satu gambar yang dinamakan roket kejayaan. Ada gambar siapa di roket tu? Gambar saya mana dapat ni cikgu? Ini jarang-jarang jumpa ni gambar ni. Jadi memandangkan sebentar tadi Rina dah melafazkan pantun dengan sangat sedap. Cikgu nak bagi 1 bintang. Kemudiannya dah melengkapkan pembayang pantun dengan betul. Cikgu tambah lagi 1 bintang. Jadi Rina naikkan roket itu ke bintang yang kedua. Kita tengok sempat ke sampai ke bulan. Saya ni tengah nak sampai ke bulan. 1 bintang. 2 bintang. 2 bintang. Kena teruskan usaha lagi ni cikgu. Kena. Ada jauh lagi tu. Jauh lagi saya nak sampai bulan. Tak apa, kita akan usaha sama-sama. Pasti cikgu.
Okey, cikgu, kita dah belajar ni. Mungkin cikgu boleh buat sedikit rumusan untuk segmen kita ini? Okey, baik. Sebentar tadi, cikgu dah terangkan cara-cara membina pantun daripada menyampaikan maksud pantunnya, nak membina pembayang pantunnya, dan kita juga telah buat latihan dengan Rina dan juga cikgu. Jadi, murid-murid di rumah, ingat dan kita akan uji lagi sekali nanti. Wah, menarik tu. Pasti murid-murid pun teruja belajar pantun Melayu pada hari ini. Baik, jangan ke mana-mana. Sekejap lagi kita terus nak bersama dengan Cikgu Thoyib untuk lebih pengetahuan tentang pantun Melayu warisan kita. Pakai baju berwarna biru, pergi ke sekolah, janganlah jemu. Murid sentiasa hormati guru, kerana guru memberi ilmu. Maksud pantun, kita mestilah menghormati guru kerana guru banyak memberi ilmu kepada kita. Terima kasih. Bye. Didik TV KPM. Baik murid-murid, kita nak teruskan pembelajaran kita untuk slot pendidikan khas bahasa Melayu. Hari ini topik yang dipilih oleh Cikgu Thoyib adalah berkenaan dengan pantun Melayu warisan kita. Baik cikgu, jom kita teruskan. Okey, baik. Segmen seterusnya kita akan menghuraikan maksud pantun. Jika kita boleh ingat semula, kita sudah kenal ciri-ciri pantun. Kita sudah belajar cara-cara nak menghasilkan pantun dengan mengenal pasti maksud dan pembayang pantun. Jadi seterusnya, tibalah masa untuk kita menterjemah dan menghuraikan maksud pantun. Di hadapan kita ada 4 pantun nasihat. Jadi Rina, kena cuba menghuraikan apa pantun ni, cuba sampaikan maksud yang nasihat yang cuba diberikan. Okay? Boleh cikgu, saya cuba ya. Okey, jika kita lihat pantun yang pertama. Okey. Saya baca dululah. Boleh cikgu, silakan. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah, tolong jolokkan. Kami budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Itu rangkap pantun yang diberi. Okey. Tapi maksudnya, apa maksudnya Rina? Gambarnya pula, gambar guru sedang mengajar murid-murid di dalam kelas. Jadi kalau dilihat kepada pantunnya cikgu, ini menunjukkan seseorang yang baru mempelajari sesuatu, perlu merendah diri untuk menuntut ilmu daripada orang yang lebih pandai. Betul. Jadi murid-murid, ingat apa yang dipesan oleh Rina berdasarkan maksud pantun yang diberikan tadi. Okay. Apa kata kalau saya lekatkan dulu cikgu, boleh? Boleh, boleh. Nak lagi jelas, kita lekatkan dulu maksud pantun. Baik. Ini maksudnya ya. Okey. Maksudnya ialah, maksud pantun sebentar tadi, seseorang yang baru mempelajari sesuatu perlulah merendah diri untuk menuntut ilmu daripada orang yang lebih pandai. Okey, baik. Maksud pantun pertama kita dah selesai, maksudnya dan juga gambarnya. Betul. Yang kedua, saya nak minta Rina pula yang membaca pantun tersebut. Boleh cikgu, ni pantun kegemaran saya. Dan sangat terkenal pantun ni. Cukup popular. Pisang emas dibawa belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Hutang budi dibawa mati. Okey, jadi sedap pantun yang dibacakan tadi. Terima kasih cikgu. Cikgu rasa nak bagi ganjaran lagi boleh? Nak cikgu, nak. Tak sabarnya. Cikgu rasa nak bagi 1 bintang lagi. Naik ke 1 bintang lagi. Roket kejayaan Rina. Roket kejayaan saya akan naik ke bintang ketiga. Dah separuh perjalanan? Separuh perjalanan cikgu. Tak sabar ni nak sampai bulan. Kita teruskan. Baik. Maksudnya adalah, pantun yang dibacakan sebentar tadi, orang yang berbudi baik akan sentiasa dikenang dan diingati oleh orang. Betul Kak Rina? Betul cikgu, setuju sangat. Okey, baik. Gambar yang berkaitan dengan pantun dan maksud yang telah kita nyatakan sebentar tadi. Pantun budi baik sentiasa dikenal dan diingati oleh orang. Maksudnya sentiasa menolong orang, betul? Betul. Ini biasanya orang yang
menolong kita, kita akan kenang dia sampai bila-bila. Betul? Betul kan cikgu? Betul, Rina. Jadi ada 2 gambar kat situ. Rasa-rasa gambar yang mana? Kalau kita lihat gambar yang pertama ni cikgu. Gambar apa tu? Ini gambar seorang murid yang berbasikal tapi terjatuh. Kemudian ditolong pula oleh murid yang baru pulang dari sekolah. Betul. Inilah orang katakan budi yang baik sentiasa dikenang dan diingati oleh orang. Okey, baik. Untuk yang ketiga, alamak. Alah. Kosong. Kita pula yang kena cari pantun merujuk kepada maksud. Pantun ini merupakan pantun perpisahan. Semoga kita akan berjumpa lagi. Kalau kita tengok gambar, ada 2 orang rakan sedang melambai tangan. Macam nak jumpa lagi pada rakan. Cikgu. Betul. Perpisahan ya. Jadi apa pantun yang sesuai, Rina, dengan situasi gambar ini? Kalau murid-murid memberi fokus dalam pembelajaran tadi, tentu murid-murid ingat. Pantunnya cikgu, Betul. saya dah jumpa. Kita macam pernah baca tadi? Macam pernah baca. Ini pantun kegemaran cikgu Toib dah murid-murid. Betul. Okey. Saya kalau lepas jumpa seseorang tu rasa nak jumpa lagi. Tak sabar-sabar nak berjumpa lagi rakan-rakan kita. Betul. Okay, baik. Baik, cikgu ini bacakan. pantunnya. Silakan cikgu. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Okey. Baik. 4 pantun kita dah selesaikan. Betul. Maksud dan gambarnya. Tinggal yang terakhir. Saya nak jemput Rina pula kita bacakan pantun ini. Okey. Ini pantun ni kita baru nak jumpa dia cikgu. Kanak-kanak bermain guli. Bermain guli di tepi kedai. Baik. Datang ke sekolah setiap hari. Rajin belajar, cepat pandai. Rajin belajar, cepat pandai. Inilah pantun yang sangat sesuai Cikgu Toib nak berikan pada murid-murid semua. Selalulah datang ke sekolah kerana jika kita rajin belajar, insya-Allah kita akan cepat pandai. Jadi pantun ni saya rasa maksud dia dah jelas. Sangat jelas. Sangat jelas. Silakan Rina. Baik cikgu. Ini maksud kepada pantun yang Kak Rina baca tadi ya murid-murid. Kanak-kanak yang selalu rajin ke sekolah dan rajin belajar akan mendapat banyak ilmu. Okey. Tinggallah satu gambar saja lagi. Gambar apa tu, Rina? Ini gambar murid-murid di dalam kelas yang sedang belajar. Rajin belajar. Sangat rajin dan cepatlah pandai, cikgu. Betul. Okey, saya letakkan di sini ya. Okey, baik. Tahniah. Kita telah sama-sama menyelesaikan menghuraikan maksud pantun nasihat di depan ni. Jadi ada satu lagi bintang saya rasa nak bagi pada Rina. Wah, jadi saya akan terus naik ke bintang. Lancarkan roket tersebut ke roket kejayaan saya. Roket kejayaan. Hampir. Okey, baik. Kita dah menghuraikan maksud pantun. Betul. Apa kata kita bermain teka-teki? Teka-teki? Betul. Wah, menarik tu cikgu. Silakan. Teruskan, baik. Okey, kita lihat di hadapan. Kuis teka-teki pantun. Rina dah bersedia? Saya dah bersedia lama, cikgu. Okey, murid-murid di rumah, kita sama-sama bantu Rina. Apa kuis teka-teki ni? Okay, yang pertama, saya bacakan. Silakan. Kampung seberang dipukul ribut, jadi sebutan zaman berzaman. Rasa gerun bila disebut, tetapi lembut bila ditelan. Bila disebut gerun, tapi boleh makan pula, boleh telan pula lembut. Rasa-rasa apa tu, Rina? Saya rasa ni sejenis buah, cikgu. Sejenis buah? Ya. Mungkin juga. Boleh kita lihat? Adakah betul atau tidak? Jawapannya? Buah naga. Buah naga, betul. Buah boleh dimakan, lembut, sedap rasanya buah naga. Tapi naga tu gerun sikit lah. Mulut boleh keluarkan api. Okay, baik, seterusnya. Okey, saya jemput Rina pula membaca. Saya baca ya, cikgu. Baik, Rina. Kalau tuan pergi ke kedai, belikan saya buah keranji. Jika tuan bijak dan pandai, haiwan apa keris di kaki? Haiwan apa keris di kaki? Biasanya cikgu je ada keris. Tetapi kali ini haiwan pun ada keris di kaki. Ya, cikgu. Di kaki pula tu. Ini mencabar ni. Jawapannya adalah ayam jantan. Ayam jantan. Betul, Rina. Okey. Ada lagi, cikgu? Tak sabarlah nak tahu.
teka-teki yang terakhir. Okey. Kita cuba, adakah betul? Adakah teka-teki ini akan membantu Rina menggunakan roket dia menuju ke bulan yang ingin destinasinya? Okey, cikgu, silakan. Baik. Saya baca. Teruskan. Ada sebiji roda pedati dibentuk bulat daripada besi. Jika bermain diikat sekuat hati, dilempar hidup, dipegang mati. Ni makin mencabar teka-teki kita ni. Tapi saya yakin saya tahu. Ini sejenis permainan. Permainan tradisi. Okey. Namanya? Gasing. Betul, gasing. Dipegang mati, dilempar, berpusinglah dia. Betul. Wah, seronoknya hari ini cikgu. Banyak sebenarnya kita belajar tentang pantun Melayu warisan kita ini. Cikgu mungkin boleh memberi sedikit rumusan? Okey, baik. Segmen ini kita dah selesai menghuraikan maksud pantun. Selain itu, kalau jika kita ingat semula, dari awal pembelajaran kita dah mengenal ciri-ciri pantun. Kita telah bersama-sama membina pantun dan akhir sekali kita dah menghuraikan maksud pantun yang kita baca atau yang telah kita bina. Okey. Baik cikgu, selesai pembelajaran hari ini. Bagaimana pula pentaksiran cikgu terhadap kebolehan saya pada hari ini? Okey, baik. Berdasarkan keseluruhan dan teka-teki yang telah kita selesaikan tadi, Rina telah berjaya. Yang pertama, membaca pantun. Okay. Yang kedua, menghuraikan maksud pantun. Dan yang ketiga, mengenal pasti rima pantun ABAB. Ya, betul. Okay. Jadi, untuk ganjaran yang terakhirnya, dipersilakan roket naik satu lagi bintang menuju ke bulan. Saya dah sampai ke bulan. Akhirnya sampai roket kejayaan Rina. Wah, seronok sangat hari ini. Bukan sahaja dapat sampai roket kejayaannya ke bulan, tapi saya percaya bukan sahaja Kak Rina tetapi murid-murid di rumah juga dapat memahami tentang pembelajaran kita berkenaan dengan pantun Melayu warisan kita. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Cikgu Thoyib Razali dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Ipoh Perak, juga bersama dengan juru bahasa kita Cikgu Azliana Masyuri dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil, Kuala Lumpur. Sebelum kita nak menutup tirai pembelajaran kita pada hari ini, kabarnya cikgu nak beli pantun saya. Betul cikgu? Betul, saya nak jemput. Rina berpantun. Tengok cikgu boleh balas tak? Cikgu dengar baik-baik dan jawab dengan betul ya cikgu. Saya bersedia. Dari mana hendak ke mana, tinggi rumput dari padi. Hari mana, bulan yang mana, dapat kita berjumpa lagi. Dapat kita berjumpa lagi ya? Silakan. Okay, baik. Buah pauh delima batu, anak 9 di tapak tangan. Walau jauh di negeri satu, hilang di mata, di hati jangan. Wah, hebat ni cikgu. Okeylah, saya pun bagi roket kejayaan jugalah untuk cikgu. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Thoyib dan murid-murid. Mudah-mudahan hari ini memberi manfaat pembelajaran kita untuk semua. Jadi teruskan bersama kami di Didik TV KPM. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Ikan keke